Hai, saya Sudin Saleh. Okey, hari ni kita nak bincangkan tentang warrant sebab ada yang tanya-tanya pasal warrant ni, jadi kita bincang sikit. Sikit je lah nak bagi kita faham. Okey, warrant ni sebenarnya kalau kita beli warrant, sebenarnya kita membeli hak untuk membeli saham yang sebenar pada sesuatu harga yang tertentu. Jadi alamak macam mana tu? Okey, kita tengok contoh analogi yang ringkas supaya mungkin mudah untuk kita faham. Kita cakap selain daripada saham. Okey. Apa dia yang fluctuate harga? Okey, mungkin kita ambil contoh katalah harga ayam. Kita ambil contoh ayam. Ayam ni harganya pun naik turun, betul tak? So mengikut market lah, mengikut pasaran. So harga dia pun naik dan turun. So mungkin katalah contoh pada waktu biasa mungkin harga ayam tu katalah contoh RM5 sekilo. Jadi biasanya bila harganya naik? So sama seperti saham, bila ada demand yang tinggi, permintaan yang tinggi, tetapi supply ayam tu kurang, itu yang boleh push harga naik lah. Macam contoh katalah biasanya pada waktu hari-hari perayaan yang ramai orang nak beli ayam, nak buat rendang lah apa semualah. Jadi supply pun tak banyak, yang boleh push harga ayam tu naik lah. Mungkin contoh kita katalah RM10 sekilo ataupun RM10 seekor ayam sekilo lah, sekilo RM5 sekilo hingga RM10 sekilo. Jadi untuk orang yang nak capitalize kepada situasi ni, apa dia boleh buat? Jadi dia boleh lah beli ayam ni pada harga RM5 tu, dia beli banyak-banyak, beli berkilo-kilo, beratus kilo, beribu kilo contoh. Jadi bila sampai hari perayaan tu, dia boleh jual balik pada harga yang lebih tinggi, dapatlah capital gain dekat situ. Okay, ini contoh lah kalau let's say lah ayam tu jenis yang tak expired apa semua dan sebagainya. Okay, masih valid. Contoh. So dalam kes ni berbaloi. Okay, alternatively mungkin kalau dia nak beli 1000 kilo ayam tak cukup duit. Tak cukup duit lah. Jadi alternatively dia boleh beli ayam warren. Okay, ni kita faham. So ayam warren ni macam mana? Ayam warren ni adalah, okay, let's say rupa nak kenal dia, dekat belakang dia ada dash W something. Tu maknanya ayam warren. Okay, maksudnya macam mana? Ayam warren ni ciri-ciri dia ada harga dia sendiri. Okay, katalah contoh masa sekarang ni harga dia 10 sen. Contoh ayam warren ni, dia ada harga dia sendiri. Dia ada harganya sendiri. Okay, katalah harga warren ni 10 sen, ayam warren ni 10 sen. Dan dia ada kriteria tertentu lah. Contoh, katalah bila kita beli warren ni, imagine dia semacam satu sijil yang laku dekat mana-mana. So dalam sijil tu ditulis, okay, kalau anda ada sekeping warren ni, maknanya anda berhak untuk tukar sijil ni di kedai ayam pada harga, dapat ayam pada harga RM5. Contoh. Jadi RM5 tu apa? Itu yang dipanggil sebagai exercise price. Katalah dalam contoh ni exercise price dia adalah RM5. Yang ni memang dah di set awal-awal. Jadi dekat sertifikat tu dah siap, dah tulis siap-siap. Jadi kalau anda nak beli warrant nanti, ingat analogi ni lah. So yang kita bayar adalah harga warrant. Yang kita beli warrant tu, kita beli pada harga warrant. Tak kisahlah 10 sen, 20 sen, 30 sen dan sebagainya. Tetapi anda kena tengok dia punya exercise price berapa. Maksudnya kalau dalam saham, dengan satu warrant tu kita boleh convert kepada satu saham yang biasa pada harga exercise price. Dalam contoh ayam ni macam ni lah. Kalau kita beli satu warrant ayam, nanti kita boleh convert sijil ni kepada ayam dengan harga RM5 sekilo. Okay. Jadi masa bila kita akan mendapat keuntungan berganda? Katalah pada situasi kita beli ni, sijil kita RM5, masa tu market price ayam dah RM10. Jadi kan kita itu untung. Daripada kita beli ayam ni sebenarnya pada harga RM10, kita ada sertifikat warrant ni, tengok harga saya RM5 saja. Maknanya kita punya keuntungan tu dalam RM5 lebih kurang setiap 1 kg ayam. Dan disebabkan itu juga, saya tunjuk contoh yang ni juga sikit. Dan harga warrant juga, sijil juga, tak semestinya kita sendiri yang kena convert dekat kedai. Tak semestinya. Kita juga, warrant ni juga sebenarnya dia juga didagangkan. Dia juga ada permintaannya yang tersendiri. Sebab apa? Sebab nilai dia lah. Nilai tu yang dipanggil sebagai, nanti kita tengok dia kiraan dia dalam bentuk macam premium. Okay. Contoh, dan biasanya pergerakan harga warrant tu juga mengikut pergerakan mother share dia lah, ataupun dalam kes ni mengikut pergerakan ayam warrant, mengikut pergerakan harga ayam yang sebenar. Jadi katalah masa awal ni harga warrant kita 10 sen tadi kan, 10 sen. Okay, katalah dekat sini, masa dekat sini harga ayam ni naik jadi RM5
10 sen. Contoh. So masa dekat sini ayam ni naik 10, harga ayam sebenarnya naik 10 sen. Jadi kalau kita beli ayam harga RM5, jual RM5 10 sen, untung tak untung? Untung kan, tapi sikit lah percentage je. Tapi warren ni juga disebabkan nature dia, exercise price dia adalah RM5, di kala harga ayam yang sebenar naik 10 sen, ayam warren ni juga kebiasaannya naik mengikut sama dengan nilai tersebut. Jadi kalau dia agak asal 10 sen, naik 10 sen, jadi ditambahkan 10 sen, jadi 20 sen. So dalam kes ni, walaupun kita tengok dekat sini exercise price dia, harga sebenarnya keuntungan kita dapat percentage sikit. Jadi kalau beli warren ni boleh naik kenaikan yang nilai yang sama, dari segi percentage-nya sangat besar. Sebab apa? Sebab harganya rendah. Jadi ini adalah secara analoginya. Okay. So dalam masa yang sama juga, nampak macam patutlah, untunglah kalau kita beli warren ni. Sebab kalau harganya naik, jadi kita punya percentage naik tu lebih besar. Tapi dalam masa yang sama, risikonya pun tinggi. Contoh macam mana? Contoh, kalau lah ini dalam kes harganya naik, katalah kita ambil contoh, dia terus turun. Tiba-tiba apa yang berlaku? Katalah tiba-tiba ada berita kata, ayam sebenarnya ada dijumpai yang ada virus COVID-19 dan boleh berjangkit kepada manusia. Jadi semua orang takut nak makan ayam kan. Sepatutnya kita ikut perayaan dia naik ni. Tapi dalam kes yang macam berita-berita yang negatif macam tu, dia boleh turun, katalah turun sehingga ke paras. Berapa ni? Katalah dia pun turun sampai tak ada orang nak belilah. Jadi dia boleh jatuh sampai katalah harganya RM2 je sekilo pada waktu tersebut. Jadi kalau kita ada sertifikat yang pergi ke kedai boleh convert pada harga 1 kilo dengan RM5, kita nak jual dekat orang, tak ada siapa nak beli. Sebab apa? Buat apa saya nak beli sertifikat dia? Baik saya beli ayam yang sebenar RM2. Kalau segi sertifikat dia harganya RM5. Jadi dalam kes tersebut, tak kisah berapa ratus ribu warren yang anda ada, dia tak ada nilai, tak ada value. Jadi kita kena faham konsep ni, baru kita boleh trade warren dengan tenang lah. Dan satu lagi, sertifikat ni dia tak valid sepanjang masa, dia ada expiry date. Jadi sama juga dalam kes yang under value tadi, satu kes. Tapi walaupun contoh harga ayam pada waktu tu adalah RM10 dan kita punya warren ni boleh convert pada harga RM5, untung banyak kan. Tapi sertifikat kita dah expired. Kalau kita bawa ke kedai, tak laku dah. Jadi value dia zero. Jadi kalau anda ada beratus ribu warren pun, kalau dah lepas expiry date ni, warren tu burn semua duit yang anda bayar. Itu adalah risiko dia. Okey, jom kita tengok pada warren yang sebenar. Okey, di iSaham kita ada satu screener yang dipanggil sebagai top warren untuk orang yang nak memilih lah warren-warren yang kira macam ada potensi. Jadi macam mana nak tengok screener ni? Macam biasa, pergi ke isaham.my. Okey, kemudian klikkan screener, listkan all screeners. Dan carilah top warren. Okay. Top warren ni apa? Sebab kita faham daripada contoh ni, pergerakan warren dia akan mengikut pergerakan harga ayam yang sebenar, value yang sebenar. Jadi ini juga sama juga pergerakan warren ni dia akan biasanya mengikut pergerakan harga saham yang sebenar. Kalau harga saham naik, warren pun akan naik. Kalau harga saham turun, warren pun akan turun. Jadi kalau orang yang nak capitalize pada bigger percentage keuntungan yang lebih besar, mungkin dia boleh explore untuk membeli warren. Tapi again, potensi keuntungan besar, risikonya pun besar juga. Kena faham tu. Kalau tak faham tu masalah sikit. Okay, jadi screener ni dia menyusun saham-saham apa. Dia kita by default kita susun ni nama-nama warren dia. Contoh GCB-WB, Pohwat-WB, BIMB-WA. Ni adalah maknanya kalau BIMB-WA, ini adalah warren kepada saham Bank Islam. Pohwat-WB ini adalah warren kepada saham Pohwat. GCB-WB warren kepada saham GCB. Okey, status syariah macam mana? Untuk warren yang -WWW ni yang dikeluarkan oleh syarikat sendiri, yang ini dia akan mengikut status syariah mother share. Jadi contoh kalau saham GCB tu adalah patuh syariah, warren -WB juga adalah patuh syariah. Okey, sebelum tu saya nak bincang sikit. Dia ada kalau anda nampak warren tu -W, -WA ke WB ke WC, itu adalah warren yang dikeluarkan oleh syarikat sendiri. Tapi dalam masa yang lain, kalau anda ternampak ayam -CA katakan, ataupun ayam -H1 sebagai contoh,
Yang kalau belakangnya dash C, ini adalah call warrant. Call warrant bukan dikeluarkan oleh syarikat, dikeluarkan oleh third party, biasanya bank yang keluarkan. Jadi yang ni tak patuh syariah. Put warrant, hedging ataupun put warrant yang biasa dipanggil, maknanya nature dia kalau harga H ni, kalau harga ayam tu naik, H ni akan turun. Kalau harga ayam tu turun, put warrant ni akan naik. So dia nature dia terbalik. Yang ini juga tidak patuh syariah. Jadi fokus kepada yang dikeluarkan oleh syarikat ya, yang dash WW. Okay, so dekat sini adalah nama-nama warrant dia. Ini adalah harga terkini warrant tersebut. Dan dekat sini adalah mother share price. Okay, harga terkini saham yang sebenar, harga saham GCB. Kenapa penting ni? Sebab itulah kita nak tengok berbala ataupun tidak, kita kena bandingkan dengan harga saham yang semasa. Dan premium ni pula, yang ini adalah perbandingan antara warrant punya price, okay, warrant punya price ditambahkan dengan mother share punya price. Sebab contoh RM1.60 tambah dengan RM3.18, kalau dibandingkan dengan harga saham harga saham, harga warrant ni kita tambahkan dengan exercise price dan dibandingkan dengan mother share price ni, kalau harga warrant tambah exercise price lagi rendah daripada mother share, berbaloi. Macam contoh kat sini. Kalau harga yang ini tambah dengan ini bandingkan dengan harga yang sebenar, berbaloi. Itu maknanya premium dia negatif, itu berbaloi. Maknanya berbaloi. Tapi kalau premiumnya positif tu ataupun tinggi, so maksudnya kalau tambahkan harga warrant dengan tambah exercise price, dia lebih tinggi daripada harga saham yang sebenar. Okay. So tak apa, kejap lagi tengok contoh lagi. Yang ini expiry date. Yang expiry. So contoh kita memang ada juga ni, Pohwat WB ni nampak macam berbaloi ni, 50% discount lah. Ini cara baca premium kan. Maknanya kalau kita convert sepatutnya lagi berbaloi berbanding dengan beli saham yang sebenar. Tapi nampak dia dah expired. Hari ni video ni saya buat masa 18 November, dia dah expired 21 Oktober. Saja kita tinggalkan dalam ni supaya jadikan pengajaran. Okay. By default kita susun apa? Sebab fundamental of warrant biasanya dia mengikut fundamental saham yang sebenar. Jadi kita susun mengikut yang mother share dia mempunyai scoring yang tinggi lah. Yang itu di atas ke bawah. Okay. Saham score ni, siapa yang tak tahu, adalah markah teknikal dan markah fundamental untuk saham yang sebenar. Jadi kita susun warrant ni dalam screener top warrant ni mengikut mother share punya price. Okay. So kita tengok satu contoh, GCB WB, kita klik Okay, bila anda buka dalam page warrant ni, anda akan nampak ini adalah harga warrant tersebut. Okay, harga warrant RM1.60 satu unit. Dan bila scroll kat bawah, okay, ini adalah maklumat yang penting yang anda boleh nampak. Satu, exercise price dia RM1.65. Jadi maksudnya macam konsep tadi, kalau anda beli warrant ni pada harga RM1.60, dengan satu warrant ni anda boleh convert kepada share yang sebenar dengan tambah lagi RM1.65. Jadi kalau tambah berapa? So contoh RM1.60 tambah dengan 165. Saya kira jap. Okey, RM1.60 tambah dengan RM1.65, dia jadi RM3.25. Tapi mother share dia RM3.18. Jadi conversion price tu lagi tinggi daripada mother share punya price. Sebab tu premium dia positif. Bila premium positif ni, anda nampak lah, maknanya beli saham yang sebenar lagi berbaloi lah daripada beli warrant. Itu ibarat dia. Itu ibarat dia. Okay. So kita tengok contoh yang lain. Contoh yang premium. Okay, kita tengok home risk. Home risk ni harga warrant dia 40 sen. Okay, kita klik kat sini. Harga warrant dia 40 sen. Dalam kes ni dia terbalik. So contoh harga exercise. Okay, harga warrant dia sekarang adalah 40 sen. Okay, pada waktu sekarang ni exercise price dia 54 sen. Jadi tengok 40 sen tambah 54 sen 94 sen kan. 94 sen. Jadi kalau kita tambahkan harga warrant, kita tambah dengan exercise price, katalah let's say kita nak convert, top up lagi 54 sen setiap satu unit, 94 sen je harga kita. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga saham sebenar RM1, jadi discount. Jadi boleh juga anggap premium ni kalau dia negatif, kita beli dalam discounted punya value. Okay. Jadi elemen yang penting yang kita nak tengok kalau kita nak pilih warrant, yang pertama adalah kena tengok premium ni. Okay, kesimpulan dia. Dan yang paling penting juga kena tengok expiry date. Jadi pastikan, kadang-kadang ramai orang yang, sebab banyak kes jugalah kenapa kalau selalu kita kata yang baru-baru ni elakkan warrant, sebab ada banyak kes lah yang dah beli warrant,
Lepas tu tak ingat, terlupa, tengok-tengok dah expired. Lepas tu rugilah, burn habis semua duit dia. Sebab dah tak laku lagi. Dia dah expired. Jadi untuk selamat, kita selalu galakkan make sure expiry date ni ada lagi 6 bulan ke, lagi setahun ke, yang macam tu agak selamat. Macam case ni macam agak selamat lah sebab dia 2022 lagi. Okay, soalan. Kalau kita beli warrant ni, memang kita wajib convert kepada share yang sebenar je ke? Tidak. Jadi warrant ni cara nak beli dia sama macam beli saham yang biasa, beli di platform. Dan dia juga ada nilai sendirilah, naik turun mengikut ni. Dan kita boleh jual beli dia macam jual beli saham yang biasa. Tak perlu convert. Maknanya kita beli dengan niat tanpa convert pun boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau nak convert boleh. Kena contact registrar untuk settlekan conversion price ni lah. Adalah beberapa fees lain juga yang akan dikenakan. Okey, itu sebagai sedikit sebanyak penerangan tentang warrant dan penerangan tentang warrant dan juga perkara-perkara yang kita perlu beri perhatian. Dan kalau nak buat pemilihan pun bolehlah, nak survey-survey, nak tengok-tengok warrant-warrant apa yang menarik untuk kita tengok yang dekat sini. Okey, yang paling penting adalah kalau premium ni positif, kadang-kadang macam tak berbaloi. Contoh katalah yang 20% Kim Long ni kan 22%. Jadi sama juga sebenarnya, walaupun premiumnya macam di situ, tapi harganya masih juga bergerak kenaikan. Jadi kalau setakat nak trade, premium yang positif tu masih okey lagi, asalkan jangan terlalu besar lah. Kita punya guideline selalu macam kalau less than 40% premium tu dengan niat trade, bukan niat nak simpan, nak convert mana tak baloi. Tapi kalau nak setakat nak trade, kita anggap masih okey lagi kalau setakat nak trade. Sebab tengok pergerakan dia biasanya akan follow saham yang sebenar. Trend harga dia lebih kurang sama. Okey, itu sedikit sebanyak tentang warrant. Saya harap boleh memberi pemahaman kepada yang betul-betul tak tahu tentang warrant tu apa. Dan kena ingat, warrant ni memang potensi keuntungannya tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Dan dia ada double risiko lagi. Kalau kita tak perasan dah lebih expiry date, dia boleh jadi tak ada value langsung. Kita boleh hilang semua duit kita bila warrant tersebut dah expired. Jadi beri perhatian kepada perkara-perkara ni. Okey, itu sahaja penerangan saya tentang warrant sedikit sebanyak. Kalau anda suka video yang saya buat, jangan lupa tekan subscribe. Kalau ada apa-apa soalan ataupun cadangan, boleh typekan di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang lain.